Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dikasihi dan dihormati para pentadbir Surau Bandar Seremban Selatan, Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan, yakni pengurusinya sahabat kami Tuan Haji Ramalan dan tuan-tuan AJK Surau yang memberi sokongan, memberi satu bentuk pertolongan untuk sama-sama menyemarakkan ilmu, lebih-lebih lagi ilmu tasawuf, yang mana kita sekarang ini masih membicarakan daripada kitab Sairus Salikin juzuk ketiga, yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Masih lagi kita membicarakan berkaitan dengan tingkatan nafsu. Yang sebelum ni kita dah bicara berkaitan nafsu ammarah, lawamah. Jadi kita mengikut dalam kitab ni, dia menerangkan ulasan tingkatan nafsu yang dibuat oleh Al-Arif Billah Syekh Qasim Al-Halabi dalam kitabnya bernama Sairus Suluk. Jadi mudah-mudahan apa yang kita akan kongsikan nanti memberi kebaikan kepada kita semua, kepada pencinta ilmu, kepada manusia-manusia yang mendapat rahmat dan hidayah Allah Ta'ala, untuk meningkatkan kefahaman, untuk cuba melayakkan diri mengikuti atau cara orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat manfaatnya. Jadi sebelum saya memulakan pembacaan kitab ni, saya ni mewakili pihak pentadbir surau, khususnya pengurusi kita lah. Jadi mereka berhajatlah kepada kita, para pencinta ilmu, para muridin, untuk sama-sama menyokong usaha mereka dalam menyebarkan ilmu dengan cara memberi sedikit sumbangan ala kadar yang Allah Ta'ala berikan. Boleh gunakan boost ataupun akaun bank yang tertera dalam video ni nanti. Dan juga mereka mintalah supaya sahabat-sahabat rakan-rakan ni sharekanlah setiap video yang mereka sebarkan dalam platform Facebook Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan, agar manfaatnya dapat dirasai oleh ramai lagi sahabat-sahabat kita yang di luar sana, insya-Allah. Jadi pada kali ini kita akan berbicarakan apa yang telah dikupas oleh Al-Arif Billah. Dia kata Al-Arif Billah Syekh Qasim Al-Halabi. Walaupun kemungkinan bahasan ni saya pun bukanlah ahlinya, cuma menumpang berkat ilmu tok-tok guru
ilmu tuan guru kami. Mudah-mudahan adalah pencerahan yang bersesuaian, yang memberi kefahaman, yang memberi kesedaran untuk kita membaiki diri, membersihkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Yang ketiga, mana peringkat nafsu yang ketiga? Jadi ikut kata dalam kitab ni, nafsu ni ada 7 peringkat. Jadi peringkat pertama kita dah baca berkaitan dengan nafsu ammarah. Yang kedua nafsu lawamah dan ciri-cirinya. Jadi peringkat yang ketiga nafsul mulhammah. Namanya nafsu mulhammah. Maka perjalanannya itu, perjalanan orang yang bernafsu mulhammah ala Allah. Yakni bahawasanya orang yang salik pada martabat ini, pada martabat nafsul mulhammah ini, tiada jatuh tilik mata hatinya, mana tiada jatuh tilik pandangan mata hatinya, itu melainkan atas syuhud, yakni menyaksikan dengan mata hati. Syuhud ni menyaksikanlah, mata hatinya melihat akan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kata pengarang ni rahimahullah ta'ala, orang yang sampai kepada darjah nafsu mulhammah ni, jadi dia punya perjalanannya iaitu ala Allah. Apa dia ala Allah? Dia kata yakni orang yang salik pada peringkat martabat mulhammah ni. Salik ni makna orang yang berjalan, salik lah, menjalani suluk. Suluk ni tariqah. Tariqah yang menuju kepada hakikat dan ma'rifah. Jadi orang yang mengamalkan disiplin ilmu tersebut dipanggil salik. Jadi orang yang salik ni, peringkat nafsu mulhammah, dia setiap kali, setiap apa mata hati dia melihat sesuatu itu, dia melihat pokok ke, melihat kayu ke, dia melihat saya sedang bercakap ni ke, dia melihat apa sajalah yang Allah Ta'ala bagi dia tengok. Jadi mata hati dia tu akan melihat, menyaksikan perbuatan Allah. Kan? Tidak bergerak sesuatu zarah dan tidak diam sesuatu zarah. Ini atom-atom, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Okay, jadi dia melihat itu perbuatan Allah Ta'ala kerana telah nyata, telah jelas hakikat iman dan yakin di dalam hatinya bahawasanya sekalian perbuatan itu terbit daripada kudrah Allah Ta'ala, dan selain daripada Allah Ta'ala itu tiada sekali-kali pada hakikatnya itu mempunyai perbuatan, dan telah fana ia. Telah fana ia, mana telah hilanglah dia daripada perbuatan barang yang lain daripada Allah Ta'ala di dalam syuhud, dalam menyaksi atau melihat akan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi orang Muhammad ni dia kata, kenapa dia dah dapat melihat sesuatu itu semuanya ada dalam perbuatan Allah Ta'ala? Sebab dah jelas bagi dia hakikat iman. Yakin dalam hati dia bahawa sekalian perbuatan itu sebenarnya terbit daripada kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain daripada Allah Ta'ala, tiada sekali-kali pada hakikatnya itu mempunyai perbuatan. Cuma zahirnya sahaja seperti orang yang buat. Kan? Macam Allah Ta'ala menegur, kan? Teguran sayang kasihnya Allah kepada Nabi SAW. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad SAW, la tahdi, engkau tidak boleh memberi petunjuk hidayat kepada sesiapa yang kau kasih, illa man ahbabta. Tahdi man ahbabta, maknanya siapa yang kau kasih.
walaupun sayang orang tu. Tapi kalau Allah tak bagi hidayat, dia tak boleh. Innallaha yahdi may yasha. Sebenarnya Allah lah beri petunjuk, hidayat pada siapa yang dia kehendak. Walaupun pada zahirnya Nabi SAW berusaha bersungguh-sungguh berdakwah, berdoa dan sebagainya, menyeru, menasihat, memujuk, kan? Tapi kalau Allah tak bagi, tak jadi juga. Hanya, tapi bukan kata Nabi SAW tak buat, dia buat. Cuma mata hati lah. Mata hati itu itu perbuatan Allah Ta'ala. Kalau Allah nak bagi, bagi. Tak bagi pun, kalau bagi, dia Tuhan. Tak bagi pun, dia Tuhan. Kan? Jadi segi hakikat, segi zahir syariat memang kita nampaklah. Takkan nak kata tu tengok orang rumah masak kan, tu Allah Ta'ala masak tu. Bukanlah cakap macam tu, salah pula. Kalau tak kena cara jadi kufur nanti. Ni minum kan, ni Allah Ta'ala yang minum ni, jadi kufur pula nanti. Cuma perbuatan yang mengizinkan pergerakan, yang mengizinkan berlaku, semuanya itu adalah daripada Allah Ta'ala. Dan telah fana ia, kan? Makna fana ni dia dalam pemikiran, dalam tumpuan dia tu hilanglah, dia tak nampak lagi dalam mata hatinya perbuatan makhluk. Di dalam menyaksikan perbuatan Allah Ta'ala, dia tak nampak lagi makhluk yang membuat. Jadi dia melihat itu semuanya perbuatan Allah. Jadi orang macam ni, kan, dia tak ada lagi nak dengki, tak? Asal dia tengok orang tu dapat lebih pada dia sebab anugerah Allah. Kan, dia tak ada sombong, kan, sebab semuanya adalah anugerah Allah, perbuatan Allah Ta'ala. Dia dah macam tu. Dia tak berasa lagi dia buat ibadat. Kita kalau ada rasa kita buat ibadat, rasa kita itu rasa, kan, tak nampak mata hati kita tu sebenarnya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma adalah peraturan syariat, kan. Ada syariat jadi rosak pula. Kalau yang haram, walaupun yang haram itu daripada Allah Ta'ala, tapi Allah yang mengharamkannya, maka tetaplah kita kata haram. Ada juga kalau dia pening sikit, dia kata macam mana ni, kan. Dan Allah Ta'ala takdir buat benda haram, eloklah. Elok sudut melihat perbuatan Allah. Kita melihat itu perbuatan Allah, memang eloklah dia tu jadi kafir. Sebab itu adalah perbuatan Allah. Tetapi Allah menghantarkan hukum syariat. Hukum syariat, kan. Jadi hukum syariat lah yang mengatakan tak elok. Benda tu haram. Gitu. Jadi kita kena faham lah. Kena pandai letak tempat, kan. Segi syariatnya ni, hakikat ni, kata guru kami, hakikat rahsia seseorang itu dengan Tuhan. Mana benda hati, dalaman dia. Benda dalaman. Dan murad dengan fana pada martabat ini, yakni martabat nafsul mulhammah, iaitu luput daripada perasaannya dan daripada perbuatannya dan daripada segala panca inderanya, yakni gaib, yakni hilang ia daripada pendapatannya, di dalam syuhud akan Allah Ta'ala dan syuhud akan segala perbuatan Allah Ta'ala. Dia kata fana pada martabat ni. Fana ni artinya hilang atau luput. Kita panggil fana bahasa Arab, kan. Lawan pada baqa'. Baqa' itu kekal. Kalau ngaji sifat 20 dia jelas lah, kan. Sifat yang wajib bagi Allah itu baqa', yang ni kekal. Mustahil Allah itu fana, binasa. Tapi dalam kitab tasawuf ni, fana di sini maksudnya iaitu hilanglah dalam perasaan kita, dalam minda kita, dalam hati kita, memandang kepada selain Allah Ta'ala. Jadi orang nafsu mulhammah ni, dia kata fana itu hilang daripada perasaannya, dan daripada perbuatannya, panca inderanya, dia hilang. Kerana melihat akan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi dia tak nampak lagi. Dia tak terjejas lagi dengan perbuatan makhluk. Allah Rabbi, kan? Dan murad dengan fana pada nafsul mutmainnah, yang lagi akan datang bicaranya itu fana segala sifatnya dan syuhud ia akan sifat Allah Ta'ala. Dia nafsu mutmainnah atas sikit, kan? Kalau nafsu muhammah fana kepada perbuatannya, melihat perbuatan Allah. Orang nafsu mutmainnah dia fana daripada melihat sifat makhluk, dia melihat kepada sifat Allah Ta'ala.
Dan murad dengan fana pada martabat radiyah yang lagi akan datang itu, yang dia nak terang nanti, iaitu fana dirinya daripada segala sifat basyariah di dalam syuhud akan ahadiyah Allah Ta'ala. Kerana pada martabat nafsu radiyah itu telah hampir ia pada maqam baqa. Dan maqam itu, ni maqam baqa itu, iaitu martabat nafsu mardiyah yang lagi akan datang bicaranya itu. Jadi setiap peringkat nafsu tu ada dia punya fana' dia. Muhammad dia kata fana' melihat perbuatan Allah. Hilang perbuatan makhluk. Orang nafsu mutmainah dia fana' hilang dalam melihat dia melihat sifat Allah Ta'ala, maka hilanglah dia melihat segala sifat-sifat makhluk. Orang yang nafsu radiyah dia kata fana' dalam dirinya segala sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan. Basyar ni manusia lah, kemanusiaan, jasad. Dan syuhud akan ahadiyah, keesaan Allah Ta'ala. Sifat ananiyah lah, senang cakap. Sifat kemanusiaan ni kadang macam-macam lah. Toro, kanut, Tuhan kata dan sebagainya. Jadi kan, jadi nafsu radiyah ni lagi tinggi lah. Kerana pada sifat orang nafsu radiyah dia kata dia dah dekat kepada maqam baqa', yakni kekal. Kekal bersama Allah, bukan dia tu kekal tak mati. Ini semua istilah tasawuf lah. Kan, baqa' mana kekal. Kekal dia bersama Allah. Dan maqam itu, mana maqam baqa' itu, yakni nafsu mardiyah. Nanti nak bercara. Ini semuanya saya pun tak ada ni. Kan. Jadi kita baca je lah sambil lalu. Kurang-kurang kalau ada ahlinya, dia tahulah. Ini kena sendiri rasa lah. Tapi jangan letak markah ni. Aku ni dah radiyah, mardiyah. Itu kan, orang tak ada guru, dia tak lah. Bagi orang ada guru, dia akan guru dia lah. Sama ada guru dia beritahu secara direct atau indirect tu lain lah. Kadang dia pun tak sedar dia radiyah, dia mardiyah ke. Orang sampai tahap ni, dia tak melihat kepada tu. Lagi dia tinggi makamnya, lagi dia kenal dirinya. Lagi dia kenal Allah, lagi dia kenal dirinya hamba yang hina, dhaif dan sebagainya. Kan, dia tak sibuk lah benda-benda ni. Dia tak perasan. Orang yang tak sampai radiyah, mardiyah kamil ni yang perasan jadi radiyah, mardiyah. Kan, orang yang sampai tu dia tak ada perasan pun. Kan, lagi dia rasa dia banyak dosa. Lagi sebab tu sahabat-sahabat Rasulullah kan, walaupun dijamin syurga macam Sayyidina Abu Bakar, Umar dan sebagainya, lagi dia takut Allah sebab dia kenal Allah secara hakikat. Lagi dia rasa dia tak layak masuk syurga kan. Kan, belum tentu dia masuk syurga walaupun dapat jaminan daripada Allah Taala. Tapi orang nafsu amarah kan, lawamah ni, tak ada siapa jamin dah merasa confirm jadi masuk syurga lah. Tu beza dia. Jadi jangan duk perasan lah nak bubuh markah sendiri, aku dah radiyah, mardiyah sebagainya kan. Jadi kita kata guru kami, nak berjalan Tuhan ni yang selamatnya mengaku diri tak terpakai lah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa. Dia mengaku kita banyak dosa, kita bergantung hajat kepada Allah, kita banyak lalai kepada Allah, kita banyak melanggar perintah Allah. Kan? Itu lebih baik. Ini cuma dia bagi tahu kedudukan makam-makam ni supaya kita sedarlah bahawasanya kita ni tak ada apa-apa pun. Jadi ada orang yang lebih hebat yang sampai makam-makam begini. Nafsu radiyah, mardiyah, mutmainah ni. Okey, habis dah dia cerita pasal sikit sebanyak. Kemudian sambung lagi tentang bahasan nafsu mardiyah dan alamnya itu, yakni alam orang nafsu malhamah, alam al-arwah, alamul arwah. Dan tempatnya itu di dalam roh. Jadi alam dia. Kita ni kadang dipanggil alam musyahadah. Alam musyahadah, kita tengok sesuatu, kita menyaksikan benda yang jamadat ni alam. Jadi kita terkesan. Jadi orang ni dah masuk alam arwah. Bukanlah badan dia masuk dalam arwah tu. Ini satu status peringkat perjalanan kerohanian. Dan tempatnya itu, tempat nafsu malhamah tu dalam roh. Rohnya dah masuk dia, roh. Kan roh ni yang masuk dalam badan kita ni ibarat permata. Jadi permata tu masuk dalam badan kita, jasad kita, dia berlumpur.
Jadi dia tak cerah, tak nan, ataupun seperti cermin. Roh kita tu seperti cermin, tapi sebab kita banyak makan dosa, maka titik-titik hitam yang pada hati itu menggelapkan roh kita. Jadi orang yang sampai ni, dia sudah banyak taubat, banyak zikir, banyak menangis pada Allah Ta'ala, maka bersihlah pancaran hatinya sehingga pancaran rohnya. Rohnya itu sudah roh yang mengenal Allah tadi itulah. Dah mula sihat. Dah mula sihat. Sekarang ni roh kita sakit. Kan? Tak suka berzikir, tak suka baca Quran, tak suka bersedekah, suka nak riak, suka nak takabur, suka nak mengadu domba. Itu penyakit. Penyakit yang menunjukkan roh kita sakit. Dan halnya itu, hal orang mulhamah itu asyik akan Allah Ta'ala. Dia asyik Allah Ta'ala. Dan wirid itu ma'rifah akan Allah Ta'ala. Dia punya wirid dia ma'rifah. Dah sampai ke peringkat ma'rifah. Kata guru saya, wirid yang tak sampai ma'rifah, semua jadi sampah. Maknanya sampah tu kerana kita wirid tak sampai pada darjah ma'rifah ni, kenal Allah ni. Jadi tak mendatangkan kesan dalam diri kita. Macam tahu mati. Orang kafir pun tahu dia mati. Tapi dia nak kita tahu kenal mati itu sehingga menghancurkan nafsu jahat kita, ananiyah kita, kan? Berasa kita bergantung kepada Allah. Itu yang dikendaki. Makna kenal akan mati. Tahu tentang kematian. Bertambah nak bertobat. Kalau tahu nak mati dah ni kan. Aku ni dah berumur dah. Umur 67 tak lama dah. Tapi semayang tak je buat. Riak, takabur macam tu juga. Yang tu ingat mati tu. Standard dia macam orang Apek Ramasamy ya, ingat mati. Kan? Jadi kita nak lebih daripada tu. Mana bila kita ingat mati, mendatangkan keinsafan. Berlaku perubahan dalam diri kita. Bertambah yakin kita pada Allah. Bertambah kita berpegang, berhajat kepada Allah Ta'ala. Bertambah kita tidak terikat dengan asbab-asbab yang Allah Ta'ala jadikan. Yang tu dah anda kendaki tu. Sebab orang kafir berkata ni semua Tuan Allah buat ni. Tuan Allah kan. Tuan Allah kan. Tapi tak ada beriman pun. Jadi kita nak lebih baik. Orang mukmin kan. Begitulah. Okey, masuk kitab lagi. Jadi ma'rifah dah wiridnya itu. Wiridnya sampai darjah ma'rifah lah. Sebab dia dah melihat sesuatu itu adalah dalam perbuatan Allah. Dia baca subhanallah macam kita juga. Dia baca istighfar macam kita juga. Tapi dia punya kualiti dia tak dah sampai kepada peringkat ma'rifah. Itu beza dia. Itu beza dia. Dia semayang semua macam kita lah. Dia sebut la ilallah ilallah juga macam kita. Tapi kualiti dia tu ada sampai kepada ma'rifah. Dan sifatnya itu, sifat orang mulhamah itu as-sakha, yakni murah hati, pemurah. Dan qanaah, yakni tiada loba, tak tomak. Dan ilmu, yakni ilmu din, makna tahu tentang agama, kan dah kasih kepada agama, kan suka nak mengamalkan agama, kan? Dan tawadhu, yakni merendahkan diri, kan? Jadi orang Muhammad ni dia dah tahu halal haram dia dah adalah dia punya kesedaran tentang ilmu agama, kemudian dia merendah diri, tak sombong, dan sabar, dan halim. Yakni halim ni tiada lekas marah, ini tidak ada panas baran. Dan tahammul azab, yakni menanggung akan kesakitan. Bukan sakit tu maksud dia boleh orang cerca, dia pun dia boleh relax, buat macam itulah. Kan, walaupun hidup dalam kesusahan, dia boleh melihat sebab dia rasa itu adalah perbuatan Allah, kan? Dia tahulah di sebaliknya dia hikmahnya. Itu kata menanggung kesakitan tu. Mana dia boleh lagi tinggi dengan Allah, orang tu lagi kena balak lah. Dan memaafkan daripada kesalahan manusia. Walaupun manusia tak minta maaf, dia maafkan. Tapi maaf manusia yang bersalah dengan dia. Adapun manusia bersalah dengan Allah, tak siapa boleh maafkan. Kan, orang tu minum arak, contoh. Dia minum arak kena tangkap. Tak apalah, saya maafkan kesalahan awak. Kan, jadi awak ni saya bebaskanlah. Tak boleh. Itu dia salah dengan Allah Ta'ala. Jadi kita tak ada hak untuk memaafkan. Dia tak semayang. Kita maafkan dia. Tak boleh. Saya tak solat, tak semayang ni, semua itu hak Allah Ta'ala. Sedangkan hak kita dengan kita pun kalau kita ceroboh, Allah tak ampunkan.
Nah, apatah hak Allah dengan mana Allah ni sangat beradab lah. Nah, fahamlah. Jika ada orang ni silap, dia tegur, cakap, engkau ni buat benda haram, berdosa. Engkau jangan jadi Tuhan lah. Nak pandai pula kata berdosa, tak berdosa. Tu orang tak faham agama. Nah, yang kita bagi tahu perbuatan tersebut menyebabkan dia berdosa. Boleh masuk neraka. Haram. Dia boleh cakap, engkau ni jadi Tuhan ke? Nak tu. Itu salah dalam pemahaman. Nah, kita cuma menyampaikan apa yang Allah dan Rasul telah tetapkan, tu benda syariat. Itulah. Orang tegur, ni awak berdosa ni, dedah aurat. Itu saya dengan Tuhan lah. Itu kan sombong dengan Allah tu. Orang tu nafsu amarah lah tu. Tapi orang nafsu malhamah, dia akan terima. Buat rendah diri. Dia tahu benda tu salah dari si agama. Dia minta ampun. Okey lah. Okey. Dan dia kata lagi, sifat apa ni orang mulhamah, dan menunjukkan manusia atas berbuat amal yang soleh dan atas berbuat kebajikan. Jadi sifat dia tu, dia menunjuk manusia buat baik, amal soleh. Kadang bukan dia perlu bercakap, cuma karakter dia, pribadi dia tu dah, roh dia sudah baik. Jadi dia ada connection dengan roh-roh orang duduk sekitar dia. Tengok tu, kita pun jadi tengok pribadi dia, kita pun jadi nak buat kebajikan. Tengok cara dia tu, kita terpengaruh nak buat kebajikan. Dia tak perlu cakap banyak kadang-kadang. Kadang cakap banyak ni orang tak dengar. Boring aku, dia ni bercakap beletih kan. Dia tak ada. Passion ni kadang dia tak ada. Dia diam tu pun kita tengok dah, kita tertarik nak buat amal kebaikan. Begitulah. Kalau dia bercakap pun benda yang membawa kita kepada kebaikan. Dan menerima ia uzur daripada manusia. Dia menerima uzur. Maknanya kalau manusia minta maaf, memberi alasan, dia akan terimalah. Minta maaf lah tuan, saya ni terlambat datang tadi, jalan jam. Kau dah tahu nak jalan jam, kenapa kau tak keluar cepat? Itu biasa kita ni. Tapi orang mulhamah mungkin tak ada. Dia kata tak apalah. Kan? Tak apalah. Dah tahu dah jalan jam kan? Tak ada masalah. Okey lah tu. Ini kemungkinan, begitulah. Jadi dia boleh menerima uzur. Orang bagi alasan untuk mohon maaf, dia terima. Atau perkara dia bersangka baik, orang tu mungkin sebab itu, sebab tu. Orang tu buat salah dengan dia, mungkin ada sebab-sebab ni. Orang tu langgar bawa kereta laju cepat. Mungkinlah dia isteri nak beranak. Mungkinlah dia nak buang yang besar. Mungkin ada hal-hal penting. Contoh. Itulah. Dia boleh terima uzur manusia. Allahu Rabbi. Dia sentiasa hati dia baiklah. Dan syuhud ia akan orang nafsu mahamah akan bahawasanya segala perbuatan manusia dan segala binatang di dalam genggaman Allah Ta'ala. Yakni adalah syuhud, ini menyaksilah dia, mata hatinya melihat segala perbuatan dirinya dan segala perbuatan manusia dan lainnya, iaitu terbit keluar daripada kudrat Allah Ta'ala. Yakni telah fana, telah hilanglah dia melihat perbuatan sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala itu di dalam perbuatan Allah Ta'ala. Kan, diumpama beginilah, kita ni bawa lilin. Dalam bilik, tiba-tiba bilik ni gelap. Bilik ni gelap, kita pun pasang lampu. Kat handphone ada lampu kan, pasang. Tengah pasang tu kita keluar, tiba menyala balik lampu dalam bilik ni. Lampu menyala. Lampu handphone tu tetap ada, tapi dia hilang di dalam pencerahan daripada lampu yang lebih besar, cahaya lampu lebih besar. Macam itulah dia melihat, makna hilang perbuatan manusia di dalam melihat kudrat Allah Ta'ala. Dan dinamakan pada istilah ulama hadis sufi akan fana'ul af'al. Peringkat ini ulama sufi kata dia sampai peringkat fana'ul af'al. Mana fana melihat, mana hilanglah dia melihat perbuatan-perbuatan makhluk di dalam perbuatan Allah yang esa. Dan tiada tinggal baginya i'tirad. Tidak ada tinggal lagi, tak ada lagi dia nak i'tirad, nak membangkang, mengkeji, mencela atas segala makhluk sekali-kali. Dan adalah segala manusia di dalam tiliknya itu
seperti wayang kulit yang digerakkan oleh dalangnya itu. Dia melihat manusia ni sebenarnya seperti wayang kulit, kan, yang digerakkan oleh dalang. Begitu. Ini benda hakikat, dalaman dia. Kan, benda dalaman dia. Bukan benda cakap-cakap. Cakap-cakap ni kadang cakap pandai, buat je tak. Dan setengah daripada sifatnya itu syauq, yakni rindu. Rindu pada Allah. Rindu kepada akhirat. Rindu pada Nabi SAW. Dan menangis. Dia banyak menangis takutkan Allah. Menangis mengenangkan azab kubur. Selamat ke tak selamat di padang mahsyar. Dan susah hati. Bukan susah hati tak ada duit. Bukan susah hati tak bayar hutang. Susah hati ni maknanya memikirkan halnya adakah mati dalam iman atau kufur. Dan enggan dia daripada segala makhluk. Enggan ia, maknanya dia tidak berhajat, kuranglah berpegang kepada makhluk, kurang bergaul dengan makhluk, banyak berduduk dengan Allah Ta'ala. Duduk dengan Allah maknanya banyak ingat Allah, banyak tumpu Allah. Kita pantang wajak berjalan, kita berjalan kan, makhluk. Kerana duduk dengan handphone berjam-jam, tengok WhatsApp, tengok YouTube, tengok Instagram, tengok tu berjam-jam, makhluk. Tapi nak baca Quran, malas. Masuk dah tukang cakap ni pun. Macam tu lah kan. Itu makhluk lah. Jadi orang sampai Muhammad ni dia tak ada dengan makhluk ni. Selain pada Allah kan makhluk. Kurang. Dia makhluk ni sekadar perlu ya. Dia ambil sekadar perlu. Bergaul dengan makhluk sekadar perlu. Kita tak perlu pun bergaul. Kan? Cerita makan, cerita baju, cerita pakaian, cerita itu macam-macam dia cerita. Tak ada nak ingat Tuhan lah. Dan masyghul ia, bersibuklah ia dengan berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Jadi masa ibadahnya banyak. Kan? Ibadah dalam perniagaan, ibadah dalam ibadah semua banyak kan. Kita dah banyak sibuk dengan makhluk, banyak masa dengan makhluk, jadi masa kita dengan Allah tu kurang. Dan masyghul ia dengan zikrullah Ta'ala, sibuklah dia, penuhlah masanya dengan mengingati Allah Ta'ala. Dan sangat gemar ia akan Allah Ta'ala. Dia gemar pada Allah. Kasih pada Allah, ingat Allah, kan? Kalau nak semayang tu rasa seronok, setengah-setengah kan, Allah bagi rasa, seronok nak semayang. Allah pilih, bukan semua orang ni Allah pilih. Boleh ingat Allah, boleh zikir, boleh selawat, boleh baca Quran, boleh dengar kuliah. Ini satu anugerah Allah Ta'ala. Tapi orang yang tak sampai peringkat Muhammad ni, dia rasa berat nak ibadat, berat nak semayang tahajud, berat nak bersedekah, kan? Berat nak buat kebaikan, kan? Dia tak gemar pada Allah dan barang sebagainya. Jadi yang dia gemar buat maksiat lah. Mana gemar buat maksiat, suka buat maksiat, menunjukkan dia tidak gemar bersama Allah. Pasal dia buat benda Allah larang, benda Allah benci. Kalau kita kasih pada Allah, tentulah kita suka buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Ini peringkat Muhammad lah dan barang sebagainya seperti